Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Ustaz Said Kadir Al-Jufri, penceramah undangan kita pada malam ini, seluruh muslimin dan muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kehadiran Allah SWT kerana dengan izinnya dan limpah kurnianya dapat kita berkumpul pada malam ini untuk mengikuti satu majlis ilmu. InsyaAllah pada malam ini kita bertuah kerana berpulang mendengar fungsi ilmu oleh Ustaz Abdul Qadir, Ustaz Said Abdul Qadir, yang mungkin saya tak perlu perkenalkan lagi kerana Ustaz selalu muncul dalam program TV Tanya Ustaz, TV Hijrah, Ausis. Jadi tanpa mendengar masa lagi, saya silakan Ustaz untuk memulakan ceramah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhdina maulana Muhammadin amin, wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahjihi ila yawmi la rayba fihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arzuqna sidqa wal ikhlas fil amal wa rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau, Saudara Surau, Hajitan Kuasa Surau, ibu-ibu dan ayah-ayah, mama kakak, muslimin dan muslimat, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah Allah SWT kumpulkan kita pada malam ini, dan macam pengurusi sebut tadi, syukur pada Allah SWT sangat-sangat. Yalah, kita sebenarnya kalau kita tengok jadual kita, kalender kita sekarang ni, kita dah berada pada bulan Jamadi. Ada awal, ada akhir, ada khilaf. Kita ada dua waktu yang berbeza. Jamadi akhir. Malam ni dah masuk Jamadi akhir dah. Besok ataupun ikut kalender lain, ada kalender letak besok Jamadi akhir. Tak apalah, tak kisah. Itu sebab ada khilaf kita ni kan. 30 Jamadi awal. Okey, bila kita duduk dalam bulan-bulan begini, maksud Jamadi akhir, bermakna genap lagi 3 bulan kita akan bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Dan Jamadi akhir, Rejab dan Syaban. Cukup 3 bulan kita akan bertemu dengan Ramadan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Taala panjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah Taala jadikan Ramadan kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun. Tuan-tuan dan alhamdulillah. Jadi setiap daripada majlis ilmu yang kita hadir, pastikanlah kita niatkan ini adalah persiapan untuk kita bertemu Ramadan. Bersiap sedia. Dan kalau ada ustaz yang mengajar tentang Ramadan waktu begini, mesti kita akan kata ustaz ni silap oleh bulan tersebut. Silap dengan kalender itu. Dan apa hal cerita pasal Ramadan? Pasal kita rasa Ramadan itu. Sedangkan sedar tak sedar 3 bulan saja sudah bertemu Ramadan. Dan sedangkan para sahabat Nabi SAW 6 bulan sebelum Ramadan dah fikir tentang Ramadan, dah bincang tentang Ramadan. Dan kita mungkin lagi seminggu nak Ramadan barulah discuss tentang Ramadan. Itu pun discussionnya lain sikit. Discussionnya adalah kalau kita beri kerja, dengan hari itu kita ajak kawan-kawan pergi makan, sebab kita tujuan makan. Minggu depan tak pergi makan dah, Ramadan dah. Jadi Ramadan itu highlight dia. Itu saya tak boleh nafikan, itu adalah dialog tahunan. Dialog tahunan sebelum Ramadan. Memang akan ada dialog dekat office dan berat. Mesti itulah. Jadi sedangkan kalau kita tengok, sepatutnya kita persiapkanlah untuk menghadapi Ramadan lebih awal. Sebab kita risau dia kan, kita jumpa Ramadan dalam keadaan tak bersedia, dan kita akan terlepas peluang yang begitu besar yang Allah Ta'ala kurniakan pada bulan Ramadan. Kita lepas begitu saja. Memang kita puasa setiap hari, mungkin sembahyang tarawih itu pun awal-awal lah, lepas tu keren lah kan. Sembahyang tarawih memang penuh limpah keluar surau, insyaAllah awal-awal. Sebab malam-malam pertama itu seolah wajib sembahyang tarawih kan. Orang Melayu ni sembahyang tarawih malam pertama lebih wajib daripada sembahyang isyak lagi. Ini kewajipan itu. Sebab kita tengok penuh limpah keluar, itu tiap-tiap tahun jadi, memang confirm. Tapi lepas 2 minggu
Lepas 2 minggu tu memang biasanya memang akan berkurangan. Itu adalah satu standard lah dekat masyarakat kita. Salah satu sebabnya adalah persiapan, persediaan yang kurang rapi. Maknanya kita dah cramp. Cramp ni pula bukan cramp fizikal, tapi lebih kepada crampnya adalah jiwa kita, ilmu kita, hati kita dan sebagainya. Dia cramp kat situ, iman kita lemah. Jadi lepas 2 minggu habis, tak boleh nak teruskan lagi. Dia dah cramp. Dia fizikal tak ada apa-apa, walaupun ada yang bagi alasan fizikal, ada yang bagi alasan penat, tak letih dah 2 minggu puasa. Dan dia bagi alasan macam tu. Tapi bukti bahawa sebenarnya itu adalah alasan semata-mata. Fizikal sebenarnya masih lagi sihat, yang cramp adalah iman. Buktinya adalah bila kita tengok dia bersa'i dekat bazar Ramadan. Orang lain sa'i dekat Mekah, dia sa'i dekat bazar Ramadan. Ujung, banyak kali dia bilang. Ada tempat laju, ada tempat sejuk. Sebiji macam sa'i. Jadi itu yang biasanya berlaku. Dia tak kram lagi. Kalau dah betul kram tu kerana keletihan badan, misalnya bazar Ramadan juga selepas 2 minggu akan berkurangan sana orang. Tak melimpah, tak jam dekat tepi bazar Ramadan. Sebab apa? Orang dah penat. Tak. Bahkan sampai hujung Ramadan masih lagi kita kata menggila lagi. Pesta makanan dekat bazar Ramadan. Okey. Jadi biar kita niatkan daripada sekarang ni kita niatkan bahawa kita ni duduk setiap malam, duduk dalam majlis ilmu adalah untuk preparation bertemu Ramadan, persiapan bertemu Ramadan. Setiap hari, setiap malam. Kalau kita datang kuliah, kita malam lah. Kalau kuliah seminggu sekali datang, minggu sekali lah. Apapun setiap kali datang kuliah, niatkan aku nak bersedia ke Ramadan. Okey. Dan apa kelebihan dia? Mudah-mudahan kalau kita bertemu Ramadan tahun ni, kita akan lebih hebat banding tahun lepas. Ilmunya lebih hebat, imannya lebih mantap dan sebagainya. Itu nombor satu. Yang kedua adalah kelebihannya, kalau kita meninggal dunia sebelum bertemu Ramadan, kita tak tahu umur kita panjang mana. Kita tak tahu bila Allah Ta'ala akan cabut nyawa kita. Kan? Di mana pun kita tak tahu. Jadi sekarang ni, dalam tempoh 3 bulan oleh kerana kita tak tahu, maka kita niatkan siap-siap. Ramadan tahun ni, aku nak lebih hebat daripada tahun lepas. Caranya, aku belajar lebih banyak. Aku lagi rajin datang surau masjid dan sebagainya. Jadi dia dah tunjukkan persiapan, dia dah ada niat yang baik. Maka kalau pun Allah Ta'ala matikan sebelum bertemu Ramadan, mudah-mudahan pahala Ramadan yang terbaik itu kita akan dapat, insya-Allah. Ya, itu penting. Sebab kita risau kalau tak temu Ramadan, kalau kira Ramadan tahun lepas, kita rasa fail. Jadi kita nak harapkan Ramadan tahun ni sekali kita meninggal. Jadi macam mana nak mengelakkan benda tu? Maka niatkan siap-siap, usaha betul-betul untuk jadikan Ramadan tahun ni lebih baik. Jadi dalam tempoh 3 bulan ni, kalau Allah Ta'ala cabut nyawa kita, mudah-mudahan pahala Ramadan tu kita dah dapat. Gitu. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, betul lah kadang-kadang kalau sengaja saya sebut benda ni pada tiap malam kuliah saya. Bahkan 2 minggu lepas lagi dekat IKMFM, dalam kuliah mingguan saya dekat IKMFM tu, slot yang 2 minggu lepas saya sebutkan tentang persiapan untuk mengenai Ramadan ni. Biar sebutkan macam tu. Walaupun orang rasa macam lama lagi tak orang lupa, tak apa. Tiap hari sebut. Sebablah para ulama ada kita, bahkan dalam sebuah hadis yang walaupun agak lemah di sana, disebutkan doa yang boleh, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kan setiap berasuk saja baru terjejak, mereka akan berdoa, ya Allah berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Sebab apa? Salah satu sebabnya adalah ni, sebab nak mendatangkan rasa rindu dan rasa tak sabar-sabar nak bertemu Ramadan. Sebut wa ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kami ke Ramadan, sampaikanlah kami ke Ramadan. Jadi perasaan rindu tu kita pasakkan dalam jiwa kita. Kalau tidak apa-apa kita nak minta tak? Kita memang setengah minta sangat kami. Aku nak jumpa Ramadan, aku nak jumpa Ramadan. Jadi mudah-mudahan bila bertemu Ramadan, kita lebih menghargai Ramadan, lebih appreciate banding dengan kita tahu Ramadan sekadar lapar dan dahaga, penat, nanti malam kena tarawih. Itu je lah. Bestnya pun waktu buka dengan waktu morek. Itu saja yang best. Lain daripada tak best. Maknanya kita tak tahu bukan, maknanya kita ni masih lagi tidak erti menghargai Ramadan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan, macamlah pengantin. Pengantin bila nak kahwin, saya rasa kalau 3 bulan sebelum kahwin, dia dah fikir lah berapa hari lagi, dia dah countdown siap-siap. Dia kata lagi berapa hari, bila kau nak kahwin? Lagi 87 hari. Dia boleh kira macam tu. Kalau yang jenis tak sabar lagi, 87 hari, 6 jam, 35 saat. Bukan 30 minit, saat sekali dia kira. Betul-betul ni countdown ni.
sebab tak sabar. Jadi agak-agak kita buat tak countdown nak ketemu Ramadan. Saya suka ada beberapa orang sahabat buat countdown, dia sebarkan dekat WhatsApp group dan sebagainya, countdown Ramadan. Tapi hari ke-99 tu dibuat, lepas 2 hari orang masih forward lagi 99 hari lagi Ramadan kan. Itu penat kan. Pasal forward tak kira kan. Rupanya kemarin punya orang forward kan. Itu benda biasa. Macam isu Gaza baru ni lah kan. Benda 2 tahun lepas punya cerita kan. Orang ada forward, minggu lepas kita dapat balik baru benda tu, mesej tu kan. Cerita 2 tahun lepas ni sama je lah apa-apa pun. Okey, jadi tuan-tuan dan Allah, oleh kerana itu biar kita tak sabar-sabar untuk bertemu Ramadan. Okey, itu lebih kurang mukadimah lah. Apa yang nak bincangkan pada malam ini? Bila kita sebutkan perkataan Ramadan itu sih, Ramadan ni biasa kita kaitkan dengan perkataan Al-Mubarak, Ramadan Mubarak. Maksudnya begitu. Tak ada kena-mengena dengan Husni Mubarak lah. Itu dah ancient history lah tu. Sekarang sisi lah. Okey, jadi Ramadan Mubarak. Ramadan yang diberkati. Itu maksudnya. Ramadan Mubarak maksudnya Ramadan yang diberkati. Dan biasa saja kita belajar, kita akan dengar ilmu dia berkat. Kita biasa kita sebut pasal harta, kita kata gaji orang tu harta ni berkat. Biasa kita guna kata berkat. Kita biasa mendoakan kawan kita, moga-moga Allah berkati kamu. Kita biasa sebut, dia ni masa diberkat. Kita biasa sebut, dia ni perkahwinan diberkat. Bahkan doa untuk pengantin macam tu kan, barakallahu lakuma, moga-moga Allah berkati kalian berdua. Tapi rata-rata tempat saya pergi, bila saya tanya apa maksud berkat, kebanyakan orang tak boleh jawab. Tapi biasa sebut benda ni, biasa sebut. Tapi bila tanya berkat tu benda sebenarnya, mesti ada pelbagai versi jawapan. Kalau saya tanya malam ni pun, saya rasa banyak juga versi ni. Apa makna berkat? Semalam saya tanya, 2 hari lepas saya berkuliah, ada 10 jawapan tu yang berbeza tentang makna berkat. Memang begitu. Ada seorang akan jawab kebaikan. Ada seorang jawab macam-macam lah. Ada 10 jawapan, saya pun tak ingat. Saya tak tahu jawapan ni. Kalau saya tanya, tentu juga lah sebenarnya. Jawapan juga lah tu. Itu pun kalau kita tutup masa. Kalau kita bagi masa sampai besok pagi, rasanya mungkin ada 30-40 jawapan yang kita dapat. Jadi berkat, maksudnya kita selalu sebut berkat. Moga Allah berkati kamu, dia ni gaji dia berkat, dia ni umur dia berkat. Ini kan? Kita sebut apa? Maksud berkat itu sebenarnya adalah dalam bahasa Arab disebut ziyadatul khair. Maksudnya kebaikan yang bertambah. Maksudnya apa? Kebaikan yang bertambah. Kebaikan itu ada tak? So berkat